feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak masuk chapter 2. Chapter 2 bahagian yang kedua, iaitu berkenaan dengan taxation and depreciation. So hari tu kita dah masuk berkenaan dengan depreciation secara detail. So hari ni kita nak masuk berkenaan dengan taxation lah. Okay. So hari ni kita nak tengok cukai. Cukai, banyaklah cukai. Kita nak cakap cukai ni kalau dekat sesebuah negara ni dia ada dua level lah. Yang pertama cukai untuk individu, and then yang kedua cukai untuk corporation lah. So kita tak fokus kepada cukai untuk individu sebab yang tu under LHDN. Yang ni kita nak fokus kepada cukai kepada syarikat ataupun corporation. Okay, so hari tu kita ada bercakap berkenaan dengan depreciation. So hari ni kita nak tengok lanjutan daripada depreciation tu, iaitu jikalau kita nak jual aset tersebut, akan ada beberapa percukaian yang akan berlaku. Okay, so before we continue on calculation regarding the taxation, so kita nak tengok a few key terms lah, ataupun terminologi yang penting dalam bahagian penjualan aset ni lah. Okay, yang pertama we have to notice about book value. Book value ni adalah seperti yang kita bincang dalam video yang sebelum ni, iaitu book value ni which is COA minus accumulated depreciation, ataupun nilai semasa aset tersebut. Right, nilai semasa aset tersebut. So kalau kita perasan dalam depreciation schedule, paling kanan sekali tu akan ada book value untuk tahun tersebut. Right. Okay. Next is tax liability. Tax liability ni sebenarnya jumlah cukai yang kita perlu bayar lah. So dalam syarikat kita akan ada dua cukai. Yang pertama cukai daripada operasi, kita berniaga, kita dapat keuntungan. So yang tu memang kena bayar cukai lah. Okay, and then cukai yang kedua adalah cukai daripada jualan aset tersebut lah. So kalau kita buat untung hasil daripada jualan aset tersebut, so kita kena bayar cukai. So ni cukai ni kalau kita tengok secara umumnya, cukai ni bila kita dapat untung sahaja kita kena bayar cukai. Kalau kita tak dapat profit ataupun rugi, tak perlu bayar cukai. Malah kalau you jual aset tu lebih murah daripada dia punya, kalau you rugi hasil daripada jualan aset tersebut, you dapat pemotongan cukai pula, dapat penjimatan cukai pula. Okay, and then term yang seterusnya kita ada 3, which is yang pertama adalah tax shield. Tax shield ni yang seperti saya beritahu tadi lah, perlindungan cukai. Kalau you jual aset tu lebih murah daripada book value dia, nilai semasa dia, so you akan dapat perlindungan cukai. Perlindungan ni maksud dia you akan dapat kurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Okay, seterusnya adalah capital gains. Capital gains ni dia berlaku bila you jual aset tersebut lebih mahal daripada apa yang you beli masa awal dulu. Right, COA, ataupun lebih mahal daripada COA. COA kita dah tengok hari tu, dia punya calculation adalah purchase price plus dengan other asset expenses. Itu adalah cost sebenar untuk aset tersebut. Right. Okay, kalau you dah pakai selama beberapa tahun aset tersebut and then jual lebih mahal daripada COA tu, maknanya akan berlaku capital gains. Right. And then yang last kali adalah recaptured depreciation. Recaptured depreciation ni berlaku bila you jual aset tersebut lebih mahal daripada book value semasa, tapi lebih murah daripada COA. Maknanya you jual di antara harga di antara book value dengan COA. Right. Okay, yang 3 term yang last tu, tax shield, capital gains dengan recaptured depreciation akan berlaku one time at any asset lah. Maknanya you tak boleh have 3 sekaligus lah. So either one lah. Right. Okay, kita terus kepada example. Kalau boleh saya nak buat sesingkat mungkin lah video ni. Alright, so kalau tak faham boleh ulang balik video ni. Okay, let's assume that TMA DIB Sdn Bhd in previous example decided to sell the boat after 2 years of usage. Ingat video yang sebelum ni kita ada bincang berkenaan dengan boat yang TMA DIB Sdn Bhd nak beli. Okay, so masa dia beli dulu, dia ingat dia nak pakai selama 5 tahun, tapi dah pakai selama 2 tahun tiba-tiba nak jual. Right, dah pakai 2 tahun and then nak jual. Okay, okay, and then dia cakap dia depreciate untuk boot tersebut, depreciation dia pakai straight line method lah, SLM sahaja, right? Okay, so dah pakai 2 tahun nak jual. Okay, ada additional information lah untuk kita calculate cukai. Yang pertama dia bagi tahu earning before tax. Dia ni earning
keuntungan sebelum cukai dia adalah sebanyak 80,000. So 80,000 ni akan dikenakan cukai, right? And then ada dua additional info regarding the tax, which is yang first, marginal tax rate, which is 40%, and then capital gains tax is 28%. Alright. Okay, so saya akan jalan cara macam mana nak gunakan cukai ini tersebut. Alright. Okay, katakanlah boat tersebut nak dijual dengan ada 4 harga lah. Sebenarnya kalau dalam soalan dia akan bagi satu harga sahaja, tapi kita nak fahamkan situasi, kita ada 4 harga. Yang first kita nak jual dengan harga 40,000. Alright. Kalau kita tengok depreciation yang sebelum ni, tadi dalam soalan dia beritahu dia pakai straight line method. So this is a depreciation schedule under straight line method, which is dia nak jual pada tahun yang kedua, right? Dia nak jual pada tahun yang kedua. So tahun yang kedua, kalau kita tengok book value dia yang paling kanan tu, tahun yang kedua, which is book value sekarang adalah 70,000, 70,000 70,000. Now dia nak sell dengan harga 40,000 40,000, which is kita tahu book value kita tadi 70,000 untuk tahun yang kedua, right? Tapi sekarang kita nak jual dengan harga 40,000, which is below than book value. Okay, so first apa yang kita perlu calculate adalah profit or loss lah, PNL, POL, which is selling price minus book value. Kita nak jual dengan harga 40,000 tapi book value dia 70,000. So kita rugi sebanyak 30,000. Kita jual lebih murah daripada book value, kita assume kita rugilah. Okey, so rugi sebanyak 30,000. So tadi dalam kita terminologi, bila kita jual aset tersebut lebih rendah daripada book value, kita akan dapat tax shield, pelindungan cukai. So berapa banyak pelindungan yang kita dapat? So tax shield yang kita dapat, loss tadi sebanyak 30,000, negatif 30,000 kali dengan marginal tax rate 40%. So kita dapat pelindungan cukai sebanyak RM12,000. Right, RM12,000. So berapa jumlah cukai yang kita perlu bayar? Okay, total tax liability, TTL, which is tax from operation plus dengan tax on asset, right? Okay, tadi kita dapat untung hasil daripada perniagaan kita RM80,000. So RM80,000 tu akan dikenakan cukai based on marginal tax rate juga, which is 40%. And then minus dengan tadi kita dapat tax shield, pelindungan tadi. Sebab kita rugi, kita dapat kurangkan jumlah cukai sebanyak RM12,000. So 80,000 times 40%, suppose we got 32,000 minus 12,000. So jumlah cukai yang perlu dibayar hanyalah RM20,000 sahaja. So instead of kena bayar cukai sebanyak RM30,000 hasil daripada keuntungan perniagaan kita, disebabkan kita rugi jual aset tersebut, so dapat kurangkan jumlah cukai tadi. So hanya RM20,000 sahaja cukai yang kita perlu bayar sebab kita rugi jual aset. Right. This one kalau kita jual dengan harga RM40,000. Apa kata kalau kita jual dengan harga RM70,000? Which is the same amount with book value. Sama nilai dengan book value. Book value kita tadi RM70,000 juga kan. So kita rugi ke untung jual aset tersebut? Sebenarnya tak ada untung, tak ada rugi. Kita dapat break-even, which is kosong. Maknanya kita jual sama dengan harga dengan book value. So if this happen, jumlah cukai yang perlu dibayar hanyalah sebanyak, silap ni, RM32,000 sahaja. 80,000 times dengan 40%, 32,000 So maafkan saya, slide ni ada kesilapan sedikit. So jumlah cukai yang perlu dibayar hanyalah RM32,000 sahaja, bukannya RM80,000. Salah ni, yang this one salah. So tak ada penambahan, tak ada pengurangan terhadap tax from operation tu, still 32,000 if you sell at the same price with book value. Okay, next is what if we sell the boat at RM80,000? Kalau kita jual dengan harga RM80,000, which is more than book value ni, lebih mahal daripada book value. Book value kita RM70,000, tapi COA kita RM110,000 kan. Kita beli boat tersebut dengan asalnya COA dia RM110,000. Okay, if this happen, profit or loss, selling price minus book value. So kita jual dengan harga RM80,000, book value RM70,000. So kita untung sebanyak RM10,000 sahaja. Sikit je untung, RM10,000. So keuntungan RM10,000 tu kita akan dikenakan cukai lah. Untung kan, untung kena cukai, which is 10,000 times 40% marginal tax rate. So kena bayar cukai sebanyak 4,000. So berapakah jumlah tu cukai yang kita kena bayar? Tax from operation, which is 80,000 times dengan 40%, which is 32,000, plus dengan tax on asset tadi 4,000. Tambah bukan tolak. Kalau dapat tax shield kita tolak. This one kita kena tambah sebabnya kita untung.
tambah 4,000 daripada cukai tadi. So jumlah cukai perlu dibayar hanyalah sebanyak RM36,000. So instead of 32,000, tax from operation tu tambah lagi 4,000 jadi 36,000. Okay. Next is sell at 120,000. Ni jual mahal sangat ni. Jual mahal sangat, 120,000. So profit or loss 120,000 tolak dengan 70,000. So kita untung sebanyak 50,000. So ingat 120,000 ni lebih mahal daripada COA kita. COA kita 110 je. Kalau perasan balik kan, tengok dekat table ni, kita punya COA hanyalah 110,000, tapi kita pergi bantai jual dengan harga 120,000. Mahal ni. Mahal sangat Okay, so kita untung banyak, 50,000 kita untung. Tapi bila kita jual lebih mahal daripada COA, 50,000 keuntungan tu kita kena pecah dua. Kita kena pecah dua bahagian. Bahagian pertama kita panggil sebagai capital gains. Capital gains ni rumus dia selling price minus COA. So selling price kita 120,000, COA kita 110,000. So capital gains kita sebanyak 10,000. Capital gains sebenarnya jarak daripada kita punya jualan dengan kita punya COA itulah. Alright. And then second part kita kena calculate RD, recaptured depreciation kita sebanyak berapa. Selling price minus book value minus capital gains. So 120,000 minus 70,000 minus 10,000, so equal to 40,000. So kalau you perasan these two part kan, 10,000 tambah 40,000, you akan dapat balik profit you balik 50,000. Maknanya 50,000 ni kita pecah dua, 10,000 untuk capital gains, 40,000 untuk recaptured depreciation. Kena pecah macam tu. Untuk capital gain, jika berlaku capital gain lah, which is jual lebih mahal daripada COA. Right. Okay, berapakah jumlah cukai yang perlu dibayar? Okay, yang tax from operation, which is 80,000, kita punya EBT, earning before tax, times dengan marginal tax rate 40%. And then this one, recaptured depreciation 40,000, you need to times with marginal tax rate, which is 40%. And then plus another tax, which is from capital gains, which is this one, 10,000, times dengan capital gains tax. Ada dalam soalan tadi kan, capital gains tax, which is 28%. Okay, so 32,000 plus dengan berapa-berapa, kira pakai calculator, sorry. So by the end kita dapat kena bayar cukai sebanyak 20,000 ringgit. Biar betul 20,000. Salah ni. Sorry slide ni ada kesalahan sedikit. 20,000 salah Okay, kena ada pembetulan sedikit. 80,000 times 40%, we got 32,000. 40,000 times dengan 40%, we got 60,000. And then 10,000 times dengan 28%, we got 2,800. Right, so plus 32,000 plus 16,000 plus 2,800. So by the end, total tax liability kita sebanyak RM50,800. Sorry, slide ni ada kesalahan Okay. So ingat, kita ada tiga keadaan. Which is yang first, tax shield, jikalau kita jual lebih murah daripada book value. Yang kedua, capital gains, which is this one, jual lebih mahal daripada COA. And then third one is recaptured depreciation, which is jual lebih mahal daripada book value tapi lebih murah daripada COA. Tengok harga. So first, bila dapat soalan, you calculate COA, calculate book value, and then compare lah price dia nak jual dengan harga berapa. Right, compare sama ada dia lebih mahal daripada COA ke, lebih murah daripada COA, lebih mahal daripada book value, ataupun lebih murah daripada book value. And then you decide kategori mana dia jatuh, capital gains, recaptured depreciation ataupun tax shield. Right. Okay, so itu saja untuk bahagian yang kedua, taxation. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.